Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Jadi pada hari ini kita akan belajar bab 7 iaitu tenaga dan juga kuasa. Okey, kita ambil cikgu ambil bahan ini daripada Cikgu Nur Azilah Khalid daripada SMK Uli Tiram, Johor. Okey, jadi dalam tajuk kerja, ini subtopik kita yang pertama iaitu kerja, tenaga dan juga kuasa. Okey, kita pergi satu-satu lah ya. Okey. Yang pertama kita akan pergi kepada kerja. Okey, jadi apa ini maksudkan dengan kerja sebenarnya? Kerja ni didefinisikan sebagai hasil darab daya dan juga sesaran. Jadi dalam arah daya iaitu W sama dengan Fs. Okey, maksudnya dekat sini kerja sama dengan W. Okey, work. Okey. Darabkan dengan daya, darabkan dengan jarak dia. Okey. Kerja sama dengan daya darab jarak. Okey. Kalau kita lihat di situ, S tu adalah sesaran lah. Okey. Jadi W sama dengan Fs lah. Jadi sesaran ni adalah jarak yang dilalui mengikut arah tertentu. Jadi arah dia tak semestinya dia ke depan, dia ke belakang, ke kanan, ke kiri, sengit ke apa ke, itu masih lagi akan dikira sebagai kerja. Jadi kerja ni dia akan dinilai, akan diukur dalam unit joule. Kerja akan diukur dalam unit joule. Jadi apakah itu joule? 1 joule tenaga ini dilakukan apabila daya 1 Newton. Daya Newton tu dalam unit dia adalah N. Dia punya perwakilan dia adalah N besar. Digunakan untuk menggerakkan objek sejauh 1 meter. Meter, unit dia M lah, M kecil. Dalam arah daya iaitu 1 joule sama dengan 1 Newton meter. Kamu kena faham dekat sini, 1 joule adalah sama juga dengan 1 Newton meter. Newton tu huruf besar, meter tu huruf kecil, Newton meter. Maksudnya kalau Newton meter, so maksudnya itu adalah joule. Samalah bendanya. Joule dengan Newton meter. Tadi kita dah tengok kerja. Kerja ni, kita lihat kat situ lagi. Momen daya dan juga tenaga merupakan dua kuantiti fizik selain kerja yang diukur dalam unit Newton meter tu. Kita ada satu lagi momen daya dan satu lagi kita ada tenaga. Unit yang lebih besar seperti kilojoule atau megajoule juga digunakan dalam pengukuran kerja. Ini kalau bagi bahan yang peralatan yang menggunakan tenaga yang agak banyak lah. Jadi dia akan gunakan dalam unit yang lebih besar iaitu kilojoule dan juga megajoule. Kilojoule K kecil, J besar. Megajoule M besar, J pun besar. Kita lihat di sini contoh aktiviti harian. Kalau kamu tolong mak kamu dekat rumah ke apa kan. Ni cara yang betul untuk kamu mengangkat beban yang berat. Kita tak boleh nak menunduk, membongkokkan badan dan kita angkat barang, tak. Kita kena berlutut di situ, bertinggung kalau ikutkan. Kemudian angkat dengan perlahan sehingga kamu punya posture badan kamu betul lah. Kalau kita lihat, sebab kalau kita angkat barang yang berat, ini dalam kes ni bagi tahu bakul dia kosong. Kalau kamu mengangkat barang yang berat, dia ada satu lagi benda yang kamu kena ambil kira iaitu tarikan graviti. Di situ kita ada daya tarikan graviti yang kamu kena tahu. Daya tarikan graviti. Daya melawan daya tarikan graviti adalah sebanyak 20 Newton. Berat beban adalah sebanyak 20 Newton. Contoh di situ. Aktiviti harian A. Daya 20 Newton. Arah daya menegak sebab kita nak angkat barang tu ke atas. Jadi sesaran dalam arah daya kita adalah sebanyak 1 meter. Jadi kerja yang dilakukan adalah sebanyak W sama dengan Fs. So W sama dengan Fs. F tu adalah 20 Newton. Daripada mana kita dapat 20 Newton? Daripada sini, 20 Newton. Daripada mana kita dapat 1 meter? Kita dapat daripada sesaran dia 1 meter. Jadi dia punya ni adalah dalam Newton meter atau dalam unit yang lain kita panggil sebagai 20 joule. 20 darab 1 sama dengan 20. So kita akan dapat 20 joule di situ jawapan dia.
Okey, 20 darab 1. Tengok kat sini, kamu kena tengok berapa daya, berapa sesaran dia. Okey, berapa meter sesaran dia, berapa sentimeter sesaran. So, kena tengok betul-betul. Okey. Kemudian, ni kalau kamu selalu ikut mak kamu pergi TF ke, Tesco, okey, benda-benda itu adalah benda yang biasa. Okey, bila kita menolak troli. Menolak troli ni adalah kerja. Kenapa kerja? Sebab ada daya untuk kamu menolak troli tersebut dan ada jarak. Okey, ada jarak. Jadi, kalau kita lihat di situ, okey, di sini daya yang kita gunakan di situ adalah 10 Newton. Contoh sebab dia dah kata menolak troli sejauh 5 meter dengan daya 10 Newton. Kamu kena pastikan daya kamu dalam unit Newton dan jarak kamu dalam unit meter. Okey, 10 Newton mendata sebab kita takkan tolak troli itu ke atas. Kita tolak ke depan atau ke belakang. Okey, so mendata lah, horizontal, mendata. Okey, dia punya jarak dia adalah 5 meter. Jadi kalau daya dia 10, jarak dia 5, 10 darab 5 sama dengan 50 joule. Okey, so ini cara nak mengira kerja. Okey, Cikgu Farah harap faham layan tu Okey, yang ketiga, contoh yang paling mudah di situ adalah tarik laci. Dekat rumah kamu mesti ada laci kan? Laci yang berroda tu. Okey. So, bila C di situ, okey. Okey, ni aktiviti C lah, menarik laci ni. Okey, daya 2 meter, 2 Newton. Dia dah bagi kat situ 2 Newton. Okey, masukkan dalam tu. Mendata, kita tak tarik ke atas. Kita tarik secara mendata, horizontal. Kemudian, dia punya jarak dia, kamu tengok di sini, 30 cm. Sedangkan unit yang kamu kena dapatkan tadi adalah Newton meter. Kena dapatkan dalam meter. Jadi, apa yang kamu perlu buat adalah kamu kena tukar sentimeter, kamu kena tukar kepada meter. Okay, so 30 kena bahagi dengan 100. Sebab 1 meter bersamaan dengan 100 sentimeter. Jadi 30 kena bahagikan dengan 100. Okey, cuba tengok di situ. Okey, boleh potong kosong di atas, boleh potong kosong di bawah. Okey, tinggal lagi berapa kosong? 1 kosong. So, gerakkan titik perpuluhan sebanyak 1 kali sahaja. Jadi, kita akan dapat 0.3 meter. Okey, Newton meter. Dia bukan Newton sentimeter. Tak boleh Newton meter. Unit dia mesti betul Newton meter. Okey, W sama dengan Fs. So, 2 darab 0.3 sama dengan 0.6 joule. So, ini adalah kerja yang dilakukan setiap kali kita membuka laci. Okey, sekali buka, banyak inilah kerja dia. Okey, 2 kali buka, darablah 2. Okey, faham jelas Okey, macam mana cara kita nak mengira kerja yang dilakukan? Okey, contoh di sini, okey, kamu selalu kalau rumah yang ada 2 tingkat ke apa, mesti kamu akan menaiki tangga. Tapi jarak kita tak akan kira di sini jarak kita akan kira secara menegak. Okey, Rajah 7.2 menunjukkan seorang murid yang mempunyai berat badan dia 400 Newton. Okey, berat badan pelajar ni adalah 400 Newton. Okey, berat. Okey, kita tengok berat dia 400 Newton. Dengan beban di tangannya 100 Newton. Okey, ini berat beban sebanyak 100 Newton. Okey, menaiki tangga dengan tinggi dia adalah, tinggi tegak dia adalah 3 meter. So, ini adalah tinggi dia. Okey, hitung kerja yang dilakukan. Jadi, macam mana cara kita nak hitung kerja yang dilakukan? Adalah kamu kena tahu berapa daya dia dulu. Okey, 400. Sebab dah dapat 400 di sini. Okey, berat pelajar tu tadi. Dan juga berat beban dia 100. So, 400 tambah 100. So, jadi 500. So, di sini 500 Newton. Darabkan dengan 3 meter. Kenapa 3 meter? Sebab tinggi dia, tinggi menegak dia adalah 3 meter. So, jarak dia adalah yang di atas. Okey. So, dia akan jadi 1,500 joule. Okey. Boleh ke? Okey. Cikgu harap kamu jelaslah di situ. Okey. Kemudian yang kedua, okey, Rajah 7.3 menunjukkan Ali mengangkat sebuah kotak berjisim 10 kg daripada lantai ke atas almari. So, berapakah kerja yang dilakukan oleh Ali?
Okey, so anggapkan daya graviti yang bertindak ke atas objek yang berjisim 1 kilogram ialah 10 Newton. Jadi berat kotak dia adalah sama dengan 10 Newton. Okey, sebab dia dah bagi tahu dah tadi berat. Okey, berat adalah sebanyak 10 Newton. Okey, kemudian mana datang lagi 10 tu? Sebab kita dah anggapkan dia tadi 10. Okey, mana datang lagi 10 di sini? Okey, 10 kilogram. Sebab dia 10 kilogram darab dengan 10 Newton. Okey. 1 kilogram sama dengan 10 Newton. Okey, cikgu ingatkan lagi sekali. 1 kilogram sama dengan 10 Newton. Jadi kalau 10 kilogram kena darabkan dengan, maknanya kena buatlah 10 darab 10. Okey, 10 darab 10, so kita akan dapat 100 Newton. Okey. Jadi W sama dengan Fs. Okey, W sama dengan Fs, so 100 Newton darab dengan 2 meter sama dengan 200 Joule. Okey, 200 Joule di situ. Nampak tak? Okey, 100 dia datang daripada mana? Daripada sini. Okey, darabkan dengan 2 meter, so kita akan dapat 200 Joule. So itu cara kita nak mengira kerja. Sebab kita kena tahu jarak dekat sini adalah jarak ke atas. Okey, dia tak semestinya jarak itu mendatar. Okey, contoh yang ketiga dia bagi kat sini adalah seorang buruh tu menarik sebuah baldi yang berisi simen seberat 300 Newton. So macam mana dia punya ni? Okey, dia punya daya di situ adalah sebanyak 300 Newton. Okey, dia angkat dari tanah ke tingkat 1 sebuah bangunan dengan menggunakan sistem takal. Okey, tingkat 1 adalah 10 meter daripada tanah. So berapakah kerja yang dilakukan oleh buruh itu? Soalan ni direct sahaja. Okey, sebab dia dah bagi dah daya dia berapa. Dia dah bahagi dah dia punya jaraknya dalam unit meter. So bila dia dah bagi dalam jarak dalam unit meter, so kamu boleh darab teruslah 300 darab dengan 10. So kita akan dapat 3000 Joule. Okey, so itu adalah kerja yang dilakukan. Okey. Jadi cikgu harap kamu jelaslah di situ tentang apa yang dimaksudkan dengan kerja, cara nak mengira kerja. Okey, sebab itu yang kita akan belajar pada hari ini. Jadi kita akan sambung kelas kita dalam masa yang akan datang. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.